Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sangat-sangat gembira hari ini sebab saya dapat buat satu lagi custom mechanical keyboard yang total dia RM799 Malaysia. Dan apa yang buatkan saya lagi berbunga-bunga ni ialah sebab saya tak perlu keluarkan walaupun 1 sen. Video ni disponsor oleh Banggood, sebuah international online shopping platform yang mana dekat situ anda boleh dapatkan banyak barang-barang yang rare pada harga yang agak kita cakap boleh tahan lah. Anda boleh usah dekat sana barang-barang yang anda nak. Okey, untuk recap, apa yang kita perlukan untuk buat satu custom mechanical keyboard, ada 3 benda tunjang. Yang pertama, body dia. Body custom mechanical keyboard tu, lepas tu dia punya switch, dan yang last kali ialah dia punya keycap. Untuk dia punya kabel tu, saya tak masukkan dia dalam kategori tunjang sebab kita boleh je guna mana-mana kabel, even kita punya kabel smartphone. So, dalam video kali ni, apa yang anda akan dapat kalau anda tonton? Yang pertama, pemilihan hardware tu sendiri. Body yang macam mana, switch yang macam mana, keycap bentuk yang macam mana kita patut pilih. Yang kedua, cara pasang dia. Dan yang ketiga, hasil akhir pemasangan custom keyboard saya ni. Anda bersama saya, Ashraf Jafri, dalam channel YouTube Monaliza. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! First kali untuk main body, saya guna Gamake LK67 yang berharga $59. Actually, body Gamake LK67 ni sama sebiji dengan TM680 yang saya pernah guna dalam video tutorial sebelum ni. Cuma kali ni saya pilih warna hitam. Keyboard ni ada 67 button dan ada satu knob button untuk volume dekat bahagian kanan atas. In term of connection, kita boleh guna kabel. Lepas tu kita boleh guna wireless 2.4 GHz dan juga Bluetooth. Dan of course ini adalah per key RGB dengan light bar dekat tepi. Bila nak pilih main body untuk keyboard kita ni, kita kena tengok bilangan button yang kita nak. Macam contoh Gamake LK67 ni, dia ada 67 button. Tapi kalau anda nak keyboard yang full key ada numpad tu, anda kena cari 104 key. Depend pada button yang anda nak lah. Lepas tu kita kena tengok juga dia punya pin dekat switch tu berapa lubang yang ada, sebab ini yang menentukan jenis switch yang kita kena beli nanti. Dan last kali of course dari segi connection, anda nak jenis kabel ke, jenis wireless 2.4 GHz ke, ataupun jenis Bluetooth. Basically penentuan main body ni adalah untuk menentukan functionality keyboard kita. That's why ini adalah perkara yang sangat-sangat penting. Alright, untuk switch video kali ni saya guna Gateron yellow switch seperti mana yang saya guna dalam video sebelum ni. Actually, saya prefer switch lain yang lagi ringan. Gateron yellow switch ni dia punya actuation force ialah 50G. Saya prefer yang macam 35G. Tapi apakan daya, switch ini dipilih oleh Banggood, maka saya bersyukurlah. Okey, Gateron yellow ni kalau dekat Banggood harga dia dalam $24, tapi kalau anda guna kod diskaun yang saya letak dekat bawah tu, anda boleh beli pada harga $16. Jimat banyak kot. Okey, kalau tadi pemilihan main body keyboard adalah untuk menentukan functionality sesebuah keyboard, tapi kali ni pemilihan switch adalah untuk menentukan keselesaan sesebuah keyboard. Atas muka bumi ni, switch ada 3 sifat utama lah. Yang pertama tactile, yang kedua clicky, yang ketiga ada linear. Clicky ni biasa dikaitkan dengan blue switch. Anda perhatikan dekat badan switch tu, dia macam ada 2 bahagian, satu biru dan satu putih. Kalau nak dibandingkan dengan switch brown dan juga red yang ada dekat tepi dia. Kalau anda tengok switch red dan brown, body dia tu bersatu, ada satu warna je kan. Okey, bila kita tekan keyboard ni, yang biru atau clicky ni akan buat bahagian atas dan bahagian bawah tadi terhentak, dan ini yang kita panggil dia sebagai clicky lah. Bunyi dia, ya Allah, bising gila,
ketak. Tapi normally siapa-siapa yang biasa baru dengan mechanical keyboard, dia lebih suka switch yang bersifat clicky lah. Lepas tu sifat kedua dan ketiga, tactile dan juga linear. Saya nak anda tengok dekat brown dan juga red switch tu, anda fokus dekat kaki yang bersentuh dengan besi ataupun kita panggil dia sebagai leaf. Yang brown dia macam ada lekukan sikit kalau anda tengok betul-betul, manakala yang red dia lurus je. Dia lurus, tak ada lekuk apa-apa. Lekukan tu bila kita tekan, kita memang dapat rasa dia macam masuk ke dalam sikit. Normally gamer suka dengan brown switch ataupun yang jenis tactile ni sebab dia lagi hidup. Kalau kita tekan linear, dia tak ada lekukan, tak ada apa, dia macam straightforward macam tu lah. Dan bila kita bercakap tentang switch ni, perkara kedua yang penting ialah dia punya actuation force. Berapa kuat kita kena tekan supaya dia dapat register input dan keluar dekat kita punya monitor. Untuk Gateron Yellow ni, saya dah bagi tahu tadi dia punya actuation force ialah 50G. Kalau anda suka yang kena tekan berat-berat macam tu, anda boleh beli yang 70G. Saya pernah guna yang 70G, saya pernah guna yang 50G. Saya prefer yang lagi ringan lah. That's why pada video yang lepas saya bagi tahu the next video untuk custom mechanical keyboard, saya nak beli switch yang 35G. Tapi apakan daya, video kali ni disponsor penuh oleh Banggood and saya tak dapat nak pilih apa-apalah. Adakah yang berat lagi ringan ataupun adakah yang berat lagi bagus, ringan lagi bagus? Sebenarnya dia lebih kepada personal preference. Macam kawan saya, dia lebih suka yang berat. That's why dia pilih 70G. Okay, kita dah sembang bab body, kita dah bincang bab switch. Sekarang kita nak beralih ke part finishing dia, iaitu keycap. Dalam video kali ni saya guna keycap honey milk yang berharga $50 di Banggood. But sayangnya masa video ni direcord, saya check dah dia punya stok tu nampaknya macam dah tak ada lah. Anda boleh pilih banyak lagi keycap yang lain, anda boleh jalan-jalan dekat sana and let's say ada keycap yang anda berkenan, anda boleh ambil link tu, PM saya dekat tepi and saya cuba minta kod diskaun dari Banggood lah. Alright, adakah keycap ni kita boleh pilih dia secara random, rawa ataupun sembrono? Kita rasa design ni lawa, kita terus boleh beli. Boleh, anda boleh beli je mana-mana keycap, tapi anda kena tahu satu perkara, keycap ni juga menentukan sama ada keyboard yang anda guna tu selesa ataupun tak. Keycap ni dia ada banyak bentuk sebenarnya, ataupun kita panggil dia sebagai profile. Ini contoh beberapa profile mechanical keyboard yang popular dalam pasaran. Yang biasa kita jumpa ialah OEM, lepas tu ada Cherry dan juga DSA. Saya pernah guna Cherry, lepas tu OEM, SA, XDA dan juga DSA. Dalam kelima-lima ni, design yang paling kena dengan cara saya guna adalah XDA. Okay, last kali ialah tentang kabel yang mana Banggood hantar kepada saya custom coil kabel. Benda ni macam saya bagi tahu di awal video tadi, yang kabel ni kita boleh je pakai kabel smartphone kita, tak perlu pun nak beli kabel yang pelik-pelik. Tapi dia jadi macam satu culture dalam community custom mechanical keyboard untuk pakai coil kabel. Anda jangan ingat coil kabel ni murah oh. Ini harga dia dalam $40 ataupun kalau convert ke Malaysia ringgit dalam RM160. Benda ni mahal disebabkan dia custom lah. Tapi macam saya tak berapa guna benda ni. Maybe saya akan jual dalam channel Telegram geng Kak Mona tu. Kalau anda belum join, anda boleh klik link yang saya sediakan dalam ruangan description box below. Okay, untuk pasang custom mechanical keyboard ni senang je. First kali ambil switch yang kita nak pasang tu. Dekat switch ni kalau anda tengok bahagian bawah dia ada 2 pin. Dan kita ambil switch ni, lagakan dengan lubang pin yang ada dekat main body keyboard. Bila dah rasa alignment dia tu betul, kita tekan kuat-kuat. Bagi masuk setiap button yang ada dekat keyboard kita. Lepas dah siap pasang semua switch dekat semua button yang ada dekat keyboard tu, normally saya akan pasang keycap terus Tapi based on pengalaman saya sebelum ni, sebab lepas dah pasang keycap, tengok-tengok ada key yang tak detect. So the best way ialah sebelum kita pasang keycap, kita check dulu adakah semua button yang ada dekat keyboard tu detect. Cara check dia senang saja. Kita connect keyboard kita ke PC ataupun laptop, kita buka website keyboard checker dan kita tekan setiap button, adakah dia detect. Kalau ada yang bermasalah kan, kita cabut balik switch tu guna switch puller, lepas tu tengok dia punya pin tadi. Kalau pin dia bengkok, kita boleh betulkan balik guna tweezer ke,
guna pisau ke, guna jarum ke, tak kisahlah. Kita kena straightkan balik benda tu dan masukkan ke keyboard kita tadi. Tapi katakan pin dekat switch tu dah patah, maka bye-bye lah switch tersebut. Masuklah kau ke dalam tong sampah. That's why bila kita nak beli switch ni, jangan beli cukup-cukup. Katakan keyboard kita 67 button, jangan beli 67 key saja. Beli lebih sikit, beli 70 ke, 75 ke. In case switch tu rosak, kita boleh terus gantilah. Bila dah confirm semua switch ni berfungsi dengan elok, barulah kita pasang keycap, which is part ni memang simple saja. Just ikut susunan dia dan tekanlah. Untuk gamma key LK67 ni, bawah dia punya knob ialah by default ialah dia punya delete button, lepas tu page up dan juga page down. Let's say kita nak tukar dia punya page down tu jadi print screen button, tak ada masalah, kita download saja software dari Microsoft iaitu Microsoft Power Toys, lepas tu kita remap dekat situlah, kita boleh tukar tanpa ada sebarang masalah. Dan menarik lagi tentang gamma key LK67 ni, walaupun design dia sebiji sama dengan TM680 yang saya guna dalam video sebelum ni, possibility untuk dia OEM dari kilang yang sama tu ada. But menarik tentang gamma key LK67 ni, dia dah pun bagi kepada kita manual untuk kita main dengan dia punya RGB, untuk tukar dia punya function, tak macam TM680 yang saya guna sebelum ni. So ini hasil akhir custom keyboard guna gamma key LK67, Gateron yellow switch dan honey milk keycap. Total habis dalam RM799 Malaysia. Tapi kalau anda guna kod diskaun yang Banggood bagi kepada saya ni, anda boleh beli pada harga RM619 Malaysia untuk keempat-empat item termasuk dengan coil cable tadi. Keyboard ni ada dua zon RGB. Yang pertama kiki dekat dia punya keyboard dan yang kedua dekat CC ataupun kita panggil dia sebagai light bar. Based on manual yang dia bagi, kita bukan saja boleh adjust mode RGB, tapi kita boleh buat mode kita sendiri dengan tekan FN button dan juga delete button. Dan untuk knob ni, kita boleh guna dia untuk control volume dan juga play ataupun pause lagu lah. So ini typing test guna custom keyboard yang saya buat dengan harga RM799 Malaysia ni, dan saya bandingkan dengan beberapa keyboard yang ada dalam bilik saya. Okey, anda dah tengok hardware yang saya pilih untuk custom keyboard kali ni. Anda dah tengok hasil akhir custom keyboard saya dan anda dah dengar sendiri typing test dia. Seriously, saya sangat-sangat recommend anda untuk buat custom keyboard sendiri. Saya tahu untuk buat satu custom mechanical keyboard dia memang makan kos yang tinggi. Paling rendah pun maybe RM400 Malaysia. But kepuasan yang anda dapat tu memang next level. Saya tak mampu nak interpretasikan dia punya keselesaan, dia punya kesyokan guna custom mechanical keyboard dalam video kali ini. But kalau anda ada kawan yang buat custom mechanical keyboard, maybe anda boleh pergi dekat dia punya rumah, boleh tekan-tekan, and anda akan dapat appreciate apa yang saya cuba sampaikan. In case anda berminat untuk beli produk-produk yang saya guna dalam video kali ini, saya sediakan link dalam ruangan description box below. Macam saya bagi tahu, video ni disponsor oleh Banggood. Mereka adalah satu online platform international yang mana dekat situ anda boleh cari produk-produk yang menarik pada harga yang boleh tahan murah dia kalau nak dibandingkan dengan online shopping platform yang lain. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Bereboh. Jumpa lagi.